Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Puan-puan muslimin dan muslimat sekalian jemaah, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Taala, kita sambung pembacaan kitab Bimbingan Mukmin, Mau'izatul Mukminin, yang disadur dari kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Ihya Ulumuddin. Kita sambung juzuk yang kedua, iaitulah bab akhlak. Juzuk yang kedua, bab al-akhlaq. Tajuknya pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak. Bila makna pendidikan, ianya juga bermakna latihan, bermakna tarbiyah, bermakna tadrib, latihan. Jadi bila disebut latihan, dengan arti usaha itu berterusan, usaha berterusan. Dengan arti ketika mula-mula dilatih, seseorang tersebut tidak akan terus dia ni mendapat kemahiran. Pasal apa? Masih di dalam latihan. Tidak ada seseorang tersebut bila dah masuk di dalam satu latihan terus pandai. Dia dilatih berdasarkan kepada langkah-langkah tertentu. Dan kita sendiri pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi fizikalnya, dia berperingkat sebelum jadi seperti sekarang ini. Berperingkat, bermula daripada di dalam janin, bermula daripada di dalam janin, di dalam perut mak kita masing-masing. Berperingkat sehinggalah terjadinya kepala, terjadinya tangan, kaki, apa semua. Kemudian kita pun dengan izin Allah Ta'ala keluar dari alam rahim. Keluar alam rahim dengan bentuk baby. Hanya pandai menangis. Tidak terus keluar, terus berjalan, terus naik kereta, terus memandu kereta, terus boleh baca, terus boleh menulis, bukan itu. Tetapi berperingkat. Kita berlatih. Berlatih. Lepas dilahirkan, lama-lama bulan tertentu, berapa bulan meniarat. Lepas meniarat, kita pun berlatih mengangkat dada. Mengangkat dada, lama-lama boleh merangkak, lama-lama boleh merangkak. Kemudian bergantung-gantung untuk berdiri. Kemudian berdiri, berjalan selangkah dua langkah, jatuh. Kemudian lama-lama boleh berjalan, lama-lama berlari, lama-lama sampai besar, sampai sekarang boleh membaca, menulis. Begitulah di dalam latihan akhlak. Latihan akhlak. Manusia di dalam peringkat latihan, berbagai-bagai cubaan, godaan, tribulasi, berbagai-bagai dihadapinya. Namun istiqamah itu mesti ada. Mesti ada. Itulah nama tarbiyah.
Akhlak begitu juga. Bagi seorang murabbi, dia tidak mengharapkan anak didiknya terus pandai, terus bijak, ataupun terus berakhlak mulia seperti dia, tetapi bertatih, merangkak, berjalan, jatuh, bangun balik, berjalan lagi, jatuh, bangun balik. Begitulah pendidikan akhlak. Bila kita sedar begitu, di dalam keadaan kita sentiasa berserah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan memberi pertolongan. Begitulah dakwah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak sunyi daripada berbagai bentuk jatuh bangun. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sunyi daripada sebarang bentuk jatuh bangun, kemudian jatuh balik, bangun balik. Tentangan bukan sahaja dari penduduk Makkah, sehinggakan dari keluarganya sendiri. Begitulah kita di dalam pendidikan akhlak yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita sudah menjadi dewasa begini, sebagai contoh dibawa di sini, dalam keadaan dewasa pun manusia kadang-kadang jatuh sakit seperti budak. Budak ini memang kita faham dia mudah kena penyakit. Pasal apa? Immune sistem dia belum sempurna, belum kuat. Tetapi orang yang sudah dewasa pun jatuh sakit juga, walaupun sudah pro pun kadang-kadang berlaku kesilapan. Walaupun dia punya profesional, dia ni pakar, dia ni mahir, dia ni seorang jurulatih, trainer yang handal, tetapi pasti akan berlaku juga kesilapan. Dari segi kita tengok, dari segi buku teks memang dah tepat dah, betul-betul mengikut textbook dia punya operasi dia. Tengok ada kesilapan, ada error, human error ke apa error, pasti. Begitu juga di dalam pentarbihan akhlak. Kerana itulah di dalam kehidupan kita yang dibawa contoh di sini, kadang-kadang seseorang yang tubuhnya sudah sempurna kejadiannya juga akan jatuh sakit. Doktor pergi periksa, tengok ada simptom itu, simptom ini. Oh, ini simptom ini, oh tanda kecil manis. Simptom ini tanda ada penyakit sekian. Maknanya walaupun seseorang tersebut dia ni terdidik, sudah ditarbiyah, sudah sampai peringkat yang tinggi di dalam pendidikan akhlak yang mulia, selagi dia ni bergelar manusia, dia masih tetap melakukan dosa kesilapan, melainkan para nabi, para rasul. Walaupun tok guru besar mana pun, ustaz besar mana pun, pak kiai besar mana, dia naqib usrah, banyak mana usrah dia pimpin, dia tetap masih terdedah untuk berbuat kesilapan. Dan itu tidak menyebabkan semangatnya mundur, kerana dia tahu dia ni bukan nabi, bukan rasul, tetap buat dosa. Illal lamam, dalam surah mana tu, illal lamam, kecuali kesilapan yang kecil-kecil, dosa kecil-kecil, itu pasti berlaku. Dan bila berlaku itu tidak menyebabkan dia ni mundur ke belakang, bahkan dijadikan ibrah. Itulah pendidikan akhlak. Pendidikannya, kita berjalan, kita jatuh, kita berjalan, kita jatuh. Pemandu kereta yang pro pun, Formula 1 pun boleh berlaku aksiden. Dia pemandu Formula 1, latihan dia, latihan fizikal, latihan mental, maknanya top dia punya latihan. Bukan semua boleh memandu Formula 1. Dia punya mental dia, ketahanan fizikal dia, ketahanan. Tapi itu pun berlaku kesilapan, walaupun pro macam mana. Tengok, kita pun sama juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni melakukan benda-benda yang menyebabkan dosa, illal laman, dosa-dosa kecil. Dan mereka yang sedar, yang bertakwa, mereka ni tetap sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jumpa muka surat berapa tu? Tajuk akhlak. Betul ya? Buku lama muka surat 28, juzuk yang kedua. Adapun orang yang takut keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihisap amalannya, dan dia menahan dirinya dari mengikut hawa nafsu, maka syurganya adalah tempat kediamannya. Walaupun banyak buat salah, mereka ni kembali kepada Allah Ta'ala. Walaupun banyak buat dosa, mereka ni tetap kembali kepada Allah. Itu latihan. Itu latihan. Kita jatuh, kemudian bangkit balik. Jatuh, bangkit balik. Di dalam pendidikan tarbiyah, tidak ada seseorang tersebut tak pernah buat salah. Tak ada. Mesti letak di dalam keadaan mana tu berlaku kesilapan, berlaku kesalahan yang dia lakukan. Namun kesalahan tersebut tidak menjadikan dia tadi mundur ke belakang, terus tenggelam, hanyut di dalam dosa. Tak ada. Dia tetap kembali kepada Allah. Tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang utama yang menjadi rawatan kepada penyakit hati, penyakit akhlak, ialah kesungguhan. Kesungguhan untuk merawat penyakit. Kita ni pasti ada sakit. Sama juga dari segi penyakit fizikal. Tak ada orang tu sempurna fizikal dia tanpa ada sakit. Sikit pun pasti ada. Sikit pasti ada. Tak ada seorang tersebut 100% tanpa ada sakit apa. Tak ada. Walaupun sikit pasti ada. Gatal sana, gatal sini pun sakit dah. Dia tengah solat pun sempat lagi dia garu-menggaru. Itu dah sakit. Pening kepala, sakit telinga. Sakit apa tu? Tak ada 100% tak pernah sakit. Pasti ada. Ada tercala di mana, kuku apa, pasti ada. Mana manusia begitu. Begitulah di dalam manusia berakhlak. Pasti ada kecacatan. Pasal apa? Kesempurnaan itu milik Allah Ta'ala. Al-kamalu lillah. Kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Pasti ada. Namun dengan cacat itu, sakit itu tidak menjadikan kita ni semakin jauh daripada Allah. Malah menjadikan kita semakin hampir kepada Allah. Jadikan itu sebagai titik untuk kita terus ke hadapan. Dan juga kita sedar dengan cacat, dengan aib, dengan kesilapan, dengan sakit itu, sakit hati ke, penyakit hati ke, penyakit batin ke, penyakit fizikal ke, menjadikan kita ni sedar bahawa kita ni hamba, kita ni makhluk tidak sempurna. Yang maha sempurnanya Allah Ta'ala. Kita pun tunduk ya kepada Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Kesungguhan hati untuk melaksanakan apa yang disuruh dengan azam yang kuat. Azam ini dah nak buat dah. Bukan sekadar cita-cita, tapi azam. Memang dah nak buat dah. Mana berazam untuk melakukan kebaikan, menuju ke arah kebaikan. Di antara yang boleh dilakukan adalah menyedari bahawa diri ini ada keburukan. Kita belajar sifat-sifat hati, sama ada sifat mazmumah ataupun sifat mahmudah. Sifat mazmumah sebagai contoh ialah kita nak suluh diri kita sendiri. Apa keaiban diri? Apa keaiban diri? Dan kita tahu pasal benda itu dalam hati kita. Kita tahu dan Allah itu maha mengetahui. Jadi disuluh keaiban diri sendiri, keburukan diri sendiri. Bila dah kenal pasti, barulah kita ni akan mengetahui
ubatnya. Sama juga penyakit fizikal, tak tahu sakit apa, nak bagi ubat apa. Silap bagi ubat, jadi lebih teruk lagi, jadi lagilah complicated. Silap bagi ubat. Fizikal pun tahu penyakit, doktor dah kena pasti, oh ini kena penyakit apa, oh ini kena TB, baru dibagi ubat TB. Tengok dah jumpa doktor, rata dah doktor, kawan ni kata paru-paru berair, kawan ni kata bagai-bagai lah, bagi ubat tak betul, tak sembuh kawan tu, kuruh kering. Last dah merana dia, baru dikena pasti rupanya kena TB. Tengok tulang belakang dah repuk dah, dimakan oleh TB. Tengok, jangan fikir TB ni batuk, memang batuk kering, memang batuk kering, tuberkulosis memang batuk kering, tapi dia boleh serang bagai-bagai, serang telinga, serang tulang tengkuk. Tengok dah repuk dah, saraf dah terganggu dah, baru tahu beri ubat TB, barulah semakin berangsur pulih. Dah tahu penyakit. Kita sama juga, suluh dalam hati sendiri, apa sakitnya, dengki ke, tidak ikhlas ke, apa penyakitnya, riak ke, ujub ke, takabur ke, kena sedar. Bila dah tahu begitu, apakah ubat dia? Bila kena penyakit, lalu ubat pun boleh kena dengan cara dia. Kemudian betul pula dari segi pendidikannya, dari segi tarbiyahnya, kena cara ambil ubat, barulah penyakit tadi sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Kalau tahu sakit, tahu ubat, tapi tak kena cara, doktor kata kena makan ini berapa kali satu hari, makan lepas makan ke, lepas makan, sebelum makan ke, pagi ke petang berapa kali, 3 kali satu hari, pagi, tengah hari, petang. Dia tak ikut nasihat doktor. Dia makan kerana nak sempat sembuh, dia ambil 10 kali sehari. Ubat tahu dah, penyakit dah tahu, tapi cara tak betul. Cara itulah namanya tarbiyah, pendidikan. Nak didik budak-budak, cara budak-budak. Sebelum hafal Quran yang besar-besar, kan dia belajar mengenal huruf dahulu. Sebelum tu mengenal huruf dahulu, abata, mengenal huruf. Kemudian mengenal baris, baris atas, baris bawah, baris depan, tanwin, satu persatu. Kemudian disambungnya huruf, abata, apa lagi, ba'ata, ta'aba, dibelajarnya merangkak. Kemudian barulah dah mengenal huruf, mengenal baris, buka muqaddam dahulu, baca perlahan-perlahan, sambil tu hafal satu persatu. Kemudian belajar tajwid, belajar bagaimana cara dengung, kan semua tu step by step. Begitulah pendidikan akhlak yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya rahimahullah. Mengenal keburukan diri sendiri. Di antara yang boleh diambil, yang pertama adalah ada seorang syekh yang mursyid. Ada seorang syekh yang mursyid. Syekh ini seperti doktor kepada rawatan fizikal. Doktor yang mahir, doktor yang tahu, doktor yang betul-betul belajar, bukan doktor palsu, bukan CJ beli, bukan CJ beli, bukan dia belajar melalui YouTube sahaja. Dia pun mendakwa. Kerana ada manusia-manusia begini, dia mendakwa dia ni pandai itu pandai ini, tengok belajar YouTube je. Kemudian bila dah terbongkar, ditangkapnya, ditanya, disoal, oh saya belajar melalui YouTube, sehingga boleh jadi dentist, doktor gigi, buka klinik, belajar melalui YouTube. Ini tak betul. Memang doktor mahir. Kita juga kena syekh yang mursyid, yang betul-betul handal, yang tahu cara merawat penyakit batin. Bukan tuan guru jadian, bukan. Itu maksudnya.
Ya syekh yang bijaksana, yang mempunyai kepandaian tentang penyakit jiwa. Syekh inilah kategori murabbi. Murabbi, mursyid. Mursyid ini bukan sekadar dia ni mengajar, tapi dia boleh memberi tunjuk ajar. Boleh memberi tunjuk ajar, memandu. Boleh memandu anak muridnya, tunjuk jalan. Bukan sekadar talqin ilmu. Yang talqin ilmu kita panggil sebagai muallim, hanya beri ilmu. Muallim hanya beri ilmu. Yang ni mursyid, beri ilmu dan beri panduan. Yang tu yang payah. Murabbi, mursyid. Dia ni alim lagi. Tu muallim, mursyid. Bukan sekadar muallim yang hanya mengisi kepala kita dengan ilmu, tahu. Bukan sekadar itu. Tetapi mursyid, ini maksudnya. Guru yang mursyid, yang bijaksana. Kemudian orang tersebut hendaklah mengikuti nasihatnya. Dah ada guru yang mursyid, guru yang boleh membimbing, kita ni kena ikut nasihat dia. Pasal apa? Dia ni sudah melalui berbagai-bagai pengalaman. Berbagai-bagai pengalaman. Kita baru nak melalui pengalaman yang baru. Dia ni dah banyak pengalaman, dah banyak cabaran yang dia hadapi. Sama juga ya, kita ni pergi jumpa doktor. Doktor tersebut masyhur dengan kehebatannya. Dia beri nasihat kepada kita, kita ikut je lah. Pasal dah masyhur dia ni, kita pun nak sanggah dia. Saya baca dalam Google, tak samalah dengan yang doktor beritahu. Betul ke tidak doktor? Boleh kita kata begitu. Kita baru baca Google 2-3 hari. Nak sanggah doktor yang sudah di dalam profession dia dah hampir mungkin 40-50 tahun, kepakaran, profesornya. Kita nak sanggah kerana kita baca FB Google berdasarkan kepada hear and see. Mana boleh? Samalah juga di dalam bab agama. Dia sudah melalui guru mursyid, melalui berbagai-bagai tahun, berapa tahun pengalaman itu di dalam membimbing anak murid dia. Kita pun ikut nasihat dia, nasihat dia, bimbingan dia, panduan dia. Kemudian melaksanakannya dengan kesungguhan hati dan azam yang kukuh. Dan guru tadi pun dia boleh cerita keaiban anak murid dia. Dia nampak dengan basirah, nampak dengan basirah. Jadi tak payah kita sebagai murid, tak payah ambil hati apabila guru tegur kita, kerana kita nak belajar. Kalau rasa cerdik sangat, tak payah belajar. Kita ni kalau nak belajar, bersedia untuk dimarahi, bersedia untuk ditunjuk ajar, bersedia untuk dibimbing, baru betul. Dengan arti kita serah. Kalau bukan jiwa raga pun, maka kita serah seluruhnya kepada guru yang membimbing. Pasal apa? Kita percaya. Itu pentingnya keyakinan kepada guru. Dan kita di dalam kita belajar, dalam akhlak, dalam bab ini umpamanya, kena yakin kepada guru bahawa gurulah yang terbaik. Bila ada syak wasangka kepada guru, tidak ada keberkatan pada ilmu. Betul ke ustaz ni ajar aku ni? Dia sendiri pun lebih kurang juga. Itu sudah ada syak wasangka, tidak ada keberkatan dalam ilmu. Kita berguru ini kena yakin kepada guru kita, kepada mursyid kita, kepada ustaz kita, baru ada keberkatan. Kena percaya. Kalau nampak sesuatu benda yang keluar daripada lafaz mulut guru kita bercanggah dengan apa yang kita faham, kita jangan war-warkan, jangan diwairalkan, jangan menimbulkan syak wasangka. Bersangka baik, bersangka baik kepada guru, baru ada keberkatan. Kecuali nampak sangat bercanggah, melibatkan dosa-dosa besar, itu lain cerita. Ini benda yang bercanggah dengan apa yang kita faham, mungkin yang kita faham tidak betul. Nampak? Jadi kita bersangka baik, terutama kepada guru yang mursyid. Maksudlah untuk dia pandu kita ke arah hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, guru kena ada, pembimbing. Yang kedua,
kena pilih sahabat. Kena pilih sahabat. Sahabat itulah dalam erti kata as-sadiq. As-sadiq. As-sadiq ini ialah sahabat yang benar sifat dia. Kerana as-sadiq berasal daripada perkataan as-sidqu. As-sidqu maknanya benar, jujur, tulus. Nak cari yang benar, jujur, tulus, sahabat betul-betul sahabat itu bukan senang. Dan benda tersebut tidak mustahil. Benar itu bukan sahaja benar dari segi tutur bicara, benar dari segi tindakan, perlakuan, dan juga benar dari segi niat dia, i'tiqad dia, dalam hati dia. Yang dia bercakap kepada kita tu, itulah yang terbuku di dalam hati dia, dan itulah yang dia buat. Nak cari sahabat begitu bukan mudah, tapi tidak mustahil. Ada. Ada. Bila ada sahabat begitu yang benar, yang jujur, yang tulus, yang ikhlas, yang ada sifat as-sidqu, sadiq tadi, kita kena jaga hubungan tersebut. Pasal itulah sahabat yang betul-betul boleh membimbing kita kepada Allah. Kita ni di antara benda yang mempengaruhi kehidupan kita, selain daripada benda-benda yang lain, di antaranya adalah siapa kawan kita. Siapa kawan kita? Kita baca sana sini, di antara benda yang boleh menyebabkan berlaku gejala sosial, terlibat dengan itu, terlibat dengan ini, terjerumus dengan itu ini. Kaji-kaji tengok faktor rakan sebaya. Rakan sebaya itulah sahabat, kawan dia, siapa dia, teman dia, siapa dia. Kalau duk berkawan dengan jenis isap rokok, dia sekolah rendah lagi, menengah lagi, dah isap rokok dah. Faktor rakan sebaya. Jadi sahabat kena pilih. Bila guru bagus, sahabat bagus, tengok dia sudah menuju ke arah bagus dari segi akhlak. Di antara sahabat ini ialah yang boleh membetulkan kesilapan kita. Nampak kita silap, tergelincir, dia pegang tangan dan dia angkat kita. Bukan nampak kita tergelincir nak jatuh, dia tolak. Itu bukan sahabat. Kita nak jatuh, dia tolak lagi, terus jatuh. Tapi sahabat yang baik, nampak kita nak jatuh, dia pegang tangan dan dia bangunkan kita balik. Itu sahabat yang bagus. Begitulah kita pun sama juga. Nampak sahabat kita nak jatuh, kita pegang tangan dia, bangunkan dia balik. Itu dengan makna an-nushu, an-nasihah, ataupun at-tanasuh, saling nasihat, menasihati. Itulah asas agama. Itulah asas apa? Agama. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini asasnya nasihat. Itulah dia. Bila jumpa sahabat itu, itulah ibadat kepada Allah. Kita berkawan, bersahabat lillahi ta'ala, itulah dia ibadat. Kita kasih sejati kepada sahabat, itulah ibadat kepada Allah. Kasih kita kepada sahabat kita boleh menyebabkan Allah ini kasih kepada kita. Apatah lagi kalau sahabat-sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta dia, kasih dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok maqam para sahabat di sisi Allah. Kalau dah kasih sama manusia, boleh menyebabkan Allah kasih kepada kita, apatah lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok satu kisah yang masyhur, ya, riwayat al-Imam Al-Bukhari. Nabi cerita, mungkin kita dah cerita, saya lupa dah dulu. Ada seorang pemuda, dia ni keluar daripada rumah dia nak pergi ziarah sahabat dia. Kita dalam bab adab suhbah dulu. Sebelum ni ada adab bersahabat dulu. Dia nak pergi keluar rumah dia, tujuannya nak pergi ziarah sahabat dia, nak pergi ziarah sahabat dia. Bukan kata nak bawa bantuan ke, nak tolong sahabat dia sakit ke, ziarah. Nak pergi ziarah. Kemudian keluar daripada rumah dia, sampailah ke kampung sahabat dia, kawan dia. Sampai tu dalam masa yang sama Allah Ta'ala
sudah merancang. Allah hantar malaikat berupa sebagai manusia. Seorang manusia. Pemuda tadi sampai di kampung tu, malaikat tadi pun tahan dia tengah jalan. Tahan dia tengah jalan. Malaikat yang berupa manusia. Kamu nak pergi mana ni? Kamu nak pergi mana ni? Dia pun jawab, nak pergi rumah kawan aku, nak ziarah dia. Pasal apa nak ziarah dia? Pasal apa suka ziarah dia? Adakah nak balas budi dia ke? Dia pernah bantu kamu ke? Ataupun nak balas ziarah dia ke? Oh tak ada. Aku nak ziarah dia kerana aku kasih dia kerana Allah. Kasih dia kerana Allah. Lalu malaikat tadi pun mengakulah, aku ni pesuruh Allah, malaikat Allah hantar kepada kamu nak cerita kepadamu. Allah kasih kepada kamu sebagaimana kamu kasih sahabat kamu itu. Tengok, kita bersahabat lillah adalah ibadat. Tengok, ibadat yang besar tu, yang boleh menyebabkan Allah cinta kepada kita. Itu kena pilih sahabat yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Dan kawan tersebut, sahabat tersebut adalah seseorang yang pandai, bagus agamanya dan cermat dari segi perlakuannya. Mana akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia. Jikalau dia berbuat sesuatu yang tidak baik menurut pandangan kawannya itu, baik yang berupa akhlak, perbuatan, keburukan, hendaklah kawan tadi mengingatkannya dengan arti saling nasihat, menasihati. Sebab itulah kita ni, ya adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jangan mudah melenting apabila kita ditegur. Orang yang menegur itu adalah kasih kepada kita. Apatah lagi kalau yang menegurnya guru kita, walaupun suaranya agak tinggi, tapi itu anggaplah sebagai satu teguran yang membina. Jangan pernah ambil hati dengan guru kita, tidak ada berkatnya. Tegur itu tanda sayang. Nampak? Seperti mak bapak kita juga. Mak bapak kita kadang-kadang tu bukan sekadar tegur, ditariknya telinga. Betul tak? Ada siapa tak pernah kena tarik telinga ke, kena sepik ketam ke? Ada tak pernah? Tak pernah kena. Pasti kena. Adakah tanda tak suka? Bukan, sayang. Tanda sayang itu. Sama juga guru kita, ustaz kita. Suara tinggi sedikit, bukan benci, bukan apa. Jadi kita ni jangan mudah melenting. Terimalah, pasti ada keberkatan. Kalau tidak ada ketegasan pada pihak mak bapak, pada pihak guru, kita pada hari ini tidak menjadi seperti hari ini. Quran pun malah nak hafal. Mungkin tak ingat pun Quran. Pasal apa? Ustaz guru tak tegas, mak bapak lembek. Tak jadi. Kena ada ketegasan. Tegas di dalam cinta dan kasih. Kena ada tu, baru menjadi. Sama juga kita dengan guru, kita dengan sahabat. Mungkin teguran itu datang daripada sahabat. Pasal apa? Kita tak nampak kita, dia yang nampak kita. Kita nampak dia. Kita nampak dia. Dia nampak kita. Bila dia nampak kita, dia pun tegur lah. Kita nampak dia, dia buat silap, kita tegur. Kita benda yang ada belakang baju kita pun tak nampak apa. Tiba sahabat datang belakang, dia pun curi kita. Oh, belakang jubah hintar ni ada hitam dah. Kita tak nampak mana-mana pergi kita. Tengok atas jubah, belakang ni ada apa, bekas gulai apa tu. Mana-mana pergi di jalan, pasal tak nampak. Keaiban itu. Sahabat kita bertegur, oh belakang hintar ni carilah baju. Belakang jubah ni carilah. Adapun duduk atas kursi tadi terkena chewing gum lekat di punggung. Dah berjalan keliling KL dah, orang dah macam-macam tengok. Orang tu tengok, sebab itulah mamak tadi suka je tengok aku. Rupanya tengok di punggung chewing gum, bersalengan chewing gum. Tak nampak kita. Jadi sahabat yang baik itu chewing gum di punggung hantar. Oh, malunya dia. Alhamdulillah, terima kasih. Tengok. Itu faedah bersahabat, menegur keaiban. Kita jangan melenting. Jangan mudah melenting, bahkan ucaplah terima
kasih. Syukuran ya akhi, syukuran. Tengok, baru betul cara bersahabat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmati seseorang yang suka menunjukkan padaku apa yang menjadi keburukanku. Nah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia doa pula kepada manusia, kepada siapa-siapa yang boleh menceritakan keburukan dia. Itu namanya baru betul sahabat. Bukan duk hina dia, bukan duk keji dia. Kau belajar sampai darjah berapa? Engkau keluar universiti mana? Bukan tu cara dia. Itu tanda takabur. Itu tanda takabur, dan dia rasa dia ni hebat. Dia rasa dia ni perfect. Sebab itulah tak boleh ditegur. Cara tak betul. Renunglah apa yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Bukankah ia seseorang, bukankah Umar itu di antara mereka yang dipandang tinggi darjatnya, luhur akhlaknya, tetapi begitu sekali sangkaan buruknya terhadap dirinya sendiri. Walaupun begitu, dia tak rasa diri dia ni bersih. Walaupun Umar ini siapa tak kenal, siapa tak mengenalinya Umar dari segi akhlaknya, dari segi agama dia. Sehingga Nabi pernah berjaminan, kalaulah ada Nabi selepas aku ni, Umar layak jadi Nabi. Akhlak hebat. Atau kamaqat. Maknanya, maksud kepada pujian Nabi kepada Umar bin Al-Khattab. Namun begitu, dia tak rasa dia ni sempurna. Kalau ada orang boleh cerita keburukan aku, keaiban aku, Allah, aku berdoa untuk dia. Tak ada rasa hebat. Padahal dia ni khalifah nombor berapa? Nombor 2 minal khulafa'ir rasyidin. Nombor 2 selepas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nombor 2 kehebatan itu. Tapi begitu sifat dia. Tawadhu'na. Tawadhu' Umar bin Al-Khattab. Dan itulah yang kita disuruhnya. Kita menuntut ilmu pun sama juga. Jangan pernah rasa takabur di hadapan guru. Rasa bacaan aku lagi hebat dengan guru aku ni, punya makhraj, punya ghunnah pun perfect. Guru aku nampak lari sikit, nampak bunyi seperti baca Quran, seperti lahjah, keluar lahjah kekelantanian, kekedahan. Tapi aku punya lahjah, lahjah Arabiyah. Dah bangga dah, sudah hina guru dia. Mana berkat? Mana berkat? Contoh begitu. Samalah, ya. Tetapi zaman sekarang, kata Imam Ghazali ni, tu zaman sekarang tu zaman dia, termasuk sekarang lagi lah. Zaman dia pun dah begini berlaku. Tetapi zaman sekarang keadaan telah berubah. Iaitulah sebaliknya, orang yang paling dibenci ialah mereka yang banyak memberi nasihat. Dianggap bagai nak mengaibkan. Kalau boleh tak payah tegur orang sekarang. Tegur bukan sahaja dia tak suka, malah ada bila ditegur, bila ditegur dia melenting. Bukan sekadar dia melenting, dia marah. Mungkin boleh menyebabkan mengambil tindakan berbentuk fizikal. Tindakan berbentuk fizikal. Mungkin dipengapanya kawan. Kerana marah, tak suka ditegur. Ini zaman sudah terbalik. Tu Imam Ghazali sebut zaman dia. Kita ni dah berapa ratus tahun daripada zaman Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Zaman sekarang makin teruklah keadaannya. Perkara yang sedemikian merupakan petanda jelas pada kelemahan iman. Sahabat menjadi baik kerana banyak ditegur oleh Nabi, kerana banyak diberi nasihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita anak-anak ni ataupun pelajar-pelajar menjadi bagus, menjadi baik kerana banyak ditegur. Kita baca Quran, kemudian tok guru kita tak tegur pun kita.
Akhirnya salah sampai ketua baca. Tapi bila banyak tegur, kita pun faham, kita pun baiki tegur tersebut. Makhrajnya tegur, maknya panjang pendek, yang ni berapa harakat, yang ni berapa panjangnya, 2, 4, 6 berapa harakat. Ini ma'arif dia sukung begini, diajarnya tegur. Akhirnya kita bila dah lama, akhirnya bacaan kita pun sempurna. Pasal apa? Banyak tegur. Kalau tak boleh tegur, bacalah, lantaklah kau. Sampai ketua tak boleh baca Quran. Baca pun bahasa yang mudah pelat, telur ataupun telur. Baca pun pelat. Pasal apa nak tegur marah? Sebelum kita boleh mahir baca Quran, merangkak kita entah berapa kali jatuh merangkak. Seperti contoh budak kecil tadi lah, sebelum boleh berlari berjalan, boleh bergantung nak berdiri, berapa kali jatuh. Jatuh ke depan, kemudian jatuh ke belakang pun ada. Kepala pom teratuk di tepi meja, berdarah kepala. Tapi adakah bila teratuk begitu berdarah kemudian menangis, lepas tu kita pun tak nak cuba lagi nak bangun? Tetap cuba walaupun dah jatuh, tetap cuba walaupun dah jatuh. Akhirnya boleh bangun, berdiri, berlari sampai sekarang. Sama juga kita belajar ilmu apa pun, baca Quran apa semua, hafal. Hafal baca 10 kali pun tak ingat juga. Allah, bodohnya aku. Kita tengok kawan kita lagi bodoh daripada kita, tengok dah boleh hafal 15 juzuk dah. Beri semangat. Aku ni takkanlah sebodoh dia. Kita usaha bersungguh, akhirnya boleh hafal. Tak sampai 2 tahun 30 juzuk. Daripada tak tahu apa, daripada Qul huwallah pun tak ingat. Sekarang ni dah 30 juzuk. 30 juzuk bukan juzuk 30 sahaja. Bermula daripada tak tahu apa. Mungkin ada yang datang sini baru nak belajar Quran secara betul, tajwidnya. Dulu baca begitu je, lantak begitu baca. Tajwid mana, mak mana, semua dia langgar. Mak Bangla je tak langgar. Sekarang ni dah cantik dah. Mungkin lebih cantik daripada ayah dia sendiri. Kalau dia tak belajar. Balik rumah pun dah jadi imam dah. Dulu nak jadi imam pun tak mampu. Sekarang jadi imam dah. Bulan Ramadan baru ni, di rumah. Tentu ramai jadi imam. Betul tak? Sebelum ni boleh? Tak boleh. Berkat daripada kena tegur, kena marah, tapi dia sabar. Itu keberkatan. Cuba tak sabar, kena tegur sikit dah balik rumah dah menangis. Mak pun hantar tahfiz lain, kena tegur juga, balik rumah akhirnya tak tahu apa. Jadi bersedia untuk ditegur. Itu tanda iman yang betul. Akhlak yang buruk itu adalah seumpama ular-ular yang berbisa. Pasal apa? Dia merosakkan diri kita. Benda buruk ni merosakkan diri kita. Dia seperti virus, seperti kuman, seperti bakteria. Dia merosakkan diri kita. Dengan arti masa dia sikit. Pukul berapa dah? Ya. Okey, kita dah nazar ya. Ini terakhir ni. Masa dia sikit, kita tak rasa apa-apa lagi. Bilalah dia besar lama, dengan arti sudah parah, baru dia sedar. Dah tak boleh bangun dah, tak boleh berjalan dah, tak boleh melihat dah, baru sedar, rupa-rupanya ada keciman ni, ada jantung. Maknanya akhlak yang buruk tadi seperti itulah. Dia makan diri kita, dia makan sikit, akhirnya rosak. Akhirnya rosak dan buruk dia. Jadi akhlak tadi sebelum dia jadi buruk, kena dirawat. Dan rawatan itu, yang pertamanya kita sebut tadi, kena ada guru. Yang kedua, pilih kawan yang baik. Bila ada dua tu, insya-Allah, dan benda-benda yang lain akan kita kongsi kemudian, insya-Allah diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tangguh di situ ya. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita baca tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanallah.